Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam sorotan berita Dunia Islam. Berikut berita penting Dunia Islam sepanjang 29 Mac hingga 4 April 2021. Kumpulan Hak Asasi beri amaran akan kematian perlahan warga Palestin. Iran dan China tanda tangani perjanjian kerjasama. Israel beri amaran kepada warga negara akan kemungkinan serangan. Pemantau Hak Asasi Manusia Euro-Mediterranean mengeluarkan laporan bertajuk Kematian Perlahan dan Ketidakhadiran Keadilan pada hari Isnin berdasarkan keterangan yang diberikan oleh anggota keluarga bekas tahanan. Para tahanan dikumpulkan secara beramai-ramai dalam kempen penangkapan Arab Saudi yang sewenang-wenangnya tahun lalu, tulis kumpulan itu yang mengenal pasti banduan sebagai pelajar, ahli akademik, ahli perniagaan dan pekerja di institusi bantuan. Mereka kemudian dipaksa masuk ke berbagai penjara di seluruh Arab Saudi di mana mereka telah menderita penyiksaan fizikal, pengasingan dan pengabaian medikal yang disengajakan, tambah laporan itu. Badan itu menyebut seorang bekas tahanan mengungkapkan penderitaannya dari keadaan penjara sangat sukar selama 1 tahun, termasuk 3 bulan dalam kurungan bersendirian. Pentadbiran penjara biasa dengan sengaja tidak mengaktifkan pengudaraan di bilik penjara yang terkumpul dengan tahanan di luar kemampuan mereka. Kami hanya dibenarkan terkena cahaya matahari sebulan sekali hanya dalam masa 10 minit, katanya. Tidak dibenarkan membeli dari kedai runcit penjara kecuali barang yang sangat terhad dan hanya sekali untuk setiap 3 bulan. Kami hanya dibenarkan pergi ke bilik mandi selama 2 minit sehari. Di samping itu, jumlah makanan terlalu kecil dan kualitinya sangat buruk, jelas bekas banduan itu. Rejim Arab Saudi juga dikecam secara meluas oleh kumpulan rakyat Palestin kerana menginjak-injak hak-hak rakyat Palestin melalui kaedah lain selama bertahun-tahun. Iran dan China pada hari Sabtu menandatangani perjanjian kerjasama strategik selama 25 tahun ketika Beijing memperluas inisiatif Belt and Road bernilai trilion dolar. Hubungan kami dengan Iran tidak akan terpengaruh oleh situasi saat ini tetapi akan tetap dan strategik, kata Menteri Luar Negeri China Wang Yi dipetik oleh agensi berita Iran. Wang menemui Presiden Hassan Rouhani sebelum dia dan rakan sejawatnya dari Iran, Muhammad Javad Zarif menandatangani perjanjian itu yang diharapkan dapat merangkumi pelaburan China dalam sektor utama seperti tenaga dan infrastruktur.
Rundingan untuk perjanjian itu yang dimulakan 5 tahun yang lalu mencetuskan kontroversi di Iran tahun lalu mengenai sifat rahsia yang dikatakan tentang perjanjian yang dicadangkan dengan hampir tidak ada perincian kandungannya yang telah dikeluarkan. Penasihat rohani Hesamuddin Ashana mengatakan bahawa perjanjian kerjasama antara kedua sekutu adalah contoh diplomasi yang berjaya. Said Khatibzadeh, jurucakap Kementerian Luar Iran, mengatakan bahawa dokumen itu adalah satu peta jalan untuk perdagangan, kerjasama ekonomi dan pengangkutan dengan tumpuan khusus pada sektor swasta kedua-dua pihak. Menurut akhbar itu, penasihat bahagian pencegahan keganasan majlis itu memberi amaran bahawa pegawai Iran telah mengancam untuk menyerang sasaran Israel selama beberapa bulan terakhir dan tambahan pula, Iran telah melakukan serangan bom dekat kedutaan Israel di India pada Januari. Organisasi jihad termasuk ISIS, Daesh telah menunjukkan insentif yang besar untuk melancarkan serangan global termasuk di negara-negara yang cenderung dikunjungi Israel. Negara-negara yang paling terkenal yang termasuk dalam amaran tersebut adalah Georgia, Azerbaijan, Turki, Emirat Arab Bersatu UAE, Bahrain, Iraq, Mesir dan Jordan. Amaran itu juga termasuk untuk Mali, Burkina Faso, Afrika Tengah, Nigeria, Malaysia, Indonesia, India dan Filipina. Pada bulan Januari, alat peledak meletup berhampiran kedutaan Israel di India dengan Tel Aviv, membuat Tehran bertanggungjawab. Kejadian itu tidak menyebabkan kemalangan jiwa. Sekian sorotan berita Dunia Islam. Dengarkan kata-kata hikmah ini. Gunakan waktu anda semaksimal mungkin, maka di hari tua, anda tidak akan mengatakan seandainya aku masih muda. Fikirkanlah. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Sejagat TV, Kebangkitan Islam Sejagat. Hingga kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum.